kayu ini. Ternyata sekali pada ketika ini sinaran burung Garuda mencuri tumpuan, terus berada di hadapan, meninggalkan Barakuda yang menggunakan plat nomor 96, berada pada kedudukan yang kedua. Namun apa yang menariknya adalah sebuah lagi perahu yang berada di sebelah ujung sana, yaitu perahu Saribas mengambil tumpuan, berada pada kedudukan yang ketiga. Mengambil tumpuan pada ketika ini. Memangnya ini masih lagi terlalu awal untuk kerana kesemua pekayu-pekayu ini masih lagi bertenaga untuk meneruskan pengkayuan. Jadi sememangnya pada ketika ini perahu sinaran burung Garuda terus berada di hadapan, meninggalkan Barakuda berada pada kedudukan yang dua ketika ini. Namun diintai oleh perahu yang menggunakan plat nomor 93, yaitu Teras Saribas. Ya Alhamdulillah. Terima kasih tak terhingga kepada keseluruhan pengunjung-pengunjung yang masih lagi setia tidak berganjak di tempat duduk masing-masing untuk sama-sama menggelorakan regata Saribas 2025 ini. Dan harusnya kredit diberikan kepada Yang Berhormat Datuk Raziz Hitam, Ahli Dewan Undangan Negeri N35 Saribas ini, dan kerjasama daripada Pusat Khidmat dan juga Pejabat Daerah Kecil Sepau ini menganjurkan regata Saribas 2026 menjadi kenyataan sempena dengan pesta buntal di kampung Mangut yang tercinta ini. Jadi Alhamdulillah melepasi 600 meter dari garisan permulaan sebentar tadi. Masih lagi perjuangan yang begitu sulit di antara Barakuda dan juga Teras Saribas berada pada kedudukan 2 dan 3, kerana dapat saya melihat sinaran burung Garuda terus berada di hadapan. Namun jagoan Toda Berjaya menyerah kalah sebentar tadi berada pada kedudukan yang keempat di belakang Teras Saribas, kini berada di kedudukan yang ketiga kerana telah berjaya memintas Teras Saribas sebentar tadi di kedudukan yang keempat pada ketika ini. Manakala di kedudukan yang kelima sudah semestinya tim Komeng yang menggunakan plat nomor 88 tim Komeng ini. Jadi di sinilah kita akan dapat melihat kehebatan pengkayuh-pengkayuh yang datangnya dari daerah Saribas ini, seperti burung Garuda, sinaran burung Garuda yang menggunakan plat nomor 83 terus melakukan pengkayuhan tarik panjang. Mereka berada pada kedudukan yang pertama. Manakala di kedudukan yang kedua ataupun Barakuda semestinya agak genting kedudukan mereka pada ketika ini, kerana sekarang ini Toda Berjaya seakan-akan berjaya mengimbangi kedudukan mereka. Jadi inilah taktikal Toda Berjaya. Apabila di garisan 400 meter dari garisan permulaan, sememangnya mereka agak perlahan dengan pick up perahu mereka yang agak perlahan untuk meloloskan diri, tetapi pada tengah-tengah adan ini sememangnya mereka terus meluncur maju betul-betul di hadapan garisan adan permulaan untuk perlombaan biasanya. Masih lagi sinaran burung Garuda terus berterbangan melebarkan sayapnya di hadapan sana, tetapi harus kita ingat bahawa ada seekor ikan yang mengambil tumpuan di regata Saribas ini, yaitu ikan Toda, yaitu Toda Berjaya dan juga Barakuda. Sekarang ini memangnya tidak mahu membiarkan sinaran burung Garuda bebas berterbangan di angkasa raya, berada pada kedudukan yang pertama pada ketika ini. Namun begitu Teras Saribas masih lagi berada di kedudukan yang keempat. Di kedudukan yang kelima pula adalah tim Komeng 2. Di kedudukan yang keenam pula adalah perahu yang agak sukar untuk dikenal pasti nomor plat mereka. Jadi sebenarnya agak jauh ketinggalan di belakang. Jadi dengan corak manajemen pengkayuhan yang diperagakan oleh Toda Berjaya ini, kemungkinan pada jarak lebih kurang 400 meter dari garisan penamat sudah semestinya akan ada efek yang menarik dengan aksi-aksi yang dramatik di antara 3 buah perahu ini, seperti sinaran Garuda, Toda Berjaya dan juga perahu Barakuda. Jadi inilah yang terjadi di regata berlangsung tempoh hari tahun lepas. Dua-dua buah perahu ini seperti perahu Toda Berjaya dan juga burung Garuda diberi
persaingan yang begitu sulit daripada perahu Landas Kasihnya Warisan. Tetapi pada tahun ini Landas Kasihnya Warisan tidak ada menyertai dan ini memberi peluang dan ruang untuk kedua-dua musuh tradisi di persukan regata ini memberi saingan. Jadi perjuangan pertemuan tiga penjuru ini di antara Sinaran Burung Garuda, Toda Berjaya dan juga Barakuda pastinya akan mengambil tumpuan. Kerana dalam istilah sukan regata ini, semua pengkayuh-pengkayuh ini terlalu bengkeng untuk melepaskan kedudukan mereka masing-masing. Selagi belum mencecah garisan penamat, sebelum hon penamat dibunyikan, semangat jati diri, kepewiraan mereka ini pasti akan ditonjolkan untuk diperagakan kepada penyokong-penyokong setia mereka yang sanggup berpanas sehari suntuk ini di Bumi Manggut untuk sama-sama mengelorakan regata Saribas 2026 ini. Jadi ternyata adegan pintas melintas, kejar mengejar di antara Burung Garuda ataupun Barakuda dan juga Toda Berjaya ini sering kali berlaku. Namun agak selesa lebih kurang 40 meter di hadapan Sinaran Burung Garuda masih lagi konsisten dengan corak pengkayuhan mereka yang begitu menarik terus berada di hadapan. Jadi kelihatan kanopi putih menandanya dalam lebih kurang 800 meter menuju ke garisan penamat. Maka di sinilah mereka akan mulai mengubah corak kayuhan sedikit demi sedikit memintas rakan-rakan seperjuangan untuk mencari kedudukan yang terbaik. Jadi di sinilah kita dapat melihat, kita dapat menyaksikan pasukan manakah yang menjalani latihan yang begitu insentif untuk dibekalkan di perjuangan maraton ini. Yang akan selama sejauh 4,2 km ini terpaksa mereka harumi setelah sehari suntuk ini berpenat lelah mengayuhi jentera yang mereka gunakan untuk acara-acara yang lainnya. Jadi ini merupakan acara yang terakhir, acara yang mengambil tumpuan maraton akhir Unlimited 30 pengkayuh lelaki 4,2 km ini sedang rancak berlangsung. Jadi sememangnya perjuangan Barakuda dan juga Toda Berjaya ini masih lagi sengit. Jadi inilah yang kita mahu lihat, permainan yang bersih, perjuangan yang menarik tanpa mengerah penat dan lelah demi menjaga maruah nama dan pasukan mereka, terutama sekali pengurus-pengurus mereka yang begitu budiman, berbudi tinggi itu, sanggup berhabisan uang untuk sama-sama mengelorakan regata Saribas pada kali ini. Jadi harus diberikan kredit kepada pengurus ini kerana sanggup berkorban demi sukan regata yang kita cintai ini. Jadi sememangnya Tera Saribas yang menggunakan plat nomor 93 di bawah pengurusan Cikgu Yak bin Sabri ini masih lagi berada di kedudukan yang keempat. Manakala perahu Toda Berjaya di bawah pengurusan Konselor Gasdi bin Pandi di kedudukan yang ketiga. Berjaya ditintas Barakuda di bawah pengurusan KK Ridwan bin Azmi sebentar tadi. Namun begitu kedua buah perahu ini masing-masing tidak mahu menyerah kalah, mahu mengejar Sinaran Burung Garuda di bawah pengurusan KK Haji Nusi bin Juali ini terus meluncur di hadapan, berterbangan tanpa menoleh ke belakang lagi. Namun sekiranya ada kecederaan di bahagian sayap kiri ataupun kanannya, berkemungkinan akan dapat dikejar oleh dua ekor ikan yang sentiasa mengiringi ataupun mengancam di hadapan, yaitu Toda Berjaya dan juga Barakuda ini. Itu menarik sekali persaingan di antara Toda Berjaya dan juga Barakuda. Persaingan yang begitu bersih, persaingan yang begitu menarik. Dari awal permulaan sehinggalah ke saat ini, kedudukan nombor plat mereka ini hanya dibedakan pada jarak satu plat dan seringkali melakukan pintas memintas. Jadi epik yang begitu menarik sekali pastinya akan menonjolkan aksi-aksi dramatik di penghujung saingan ini nanti. Tapi begitu jelas sekali sang saka hijau, yaitu perahu Sinaran Burung Garuda terus bebas melebarkan sayapnya ke kiri dan juga ke kanan, begitu selesa berterbangan menaluki batang Saribas ini pada kedudukan yang pertama. Namun masih terlalu jauh untuk mereka mendapat
Habib ada selaku juara kerana kedua-dua jagoan sekarang di belakang ini sedang mencari rentak yang sesuai, menukarkan gear kayuhan mereka, meluncur melaju mengayuhi sehabis kudrat untuk memintas sinaran burung Garuda yang semakin kencang kibaran sayapnya untuk berterbangan menuju ke garisan pelamat. Jadi sekiranya momentum pengkayuhan yang ditunjukkan oleh pengkayu sinaran burung Garuda ini yang berasal dari kampung Tambah ini dengan sinonim tagline mereka gula apung dan nyaman sudah semestinya akan kita nobatkan sebagai Raja Marathon Regatta Saribas 2026 ini. Kelihatan pengkayu mereka begitu bersemangat sekali, begitu menarik sekali. Tapi apakah daya di kedudukan kedua dan ketiga ini berkemungkinan mereka terpaksa menyerahkan mahkota kejuaraan kepada perahu sinaran burung Garuda ini kerana lebih kurang 80 meter meninggalkan dua-dua buah pesaingnya di belakang ini. Namun amat menarik sekali persaingan di antara Todak Berjaya dan juga Barakuda ini. Jadi awal-awal selusan kepada rakan-rakan bahagia di rakan saya di bahagian foto finish. Saudara Cikgu Mazuki, Saudara Johari dan juga Saudara Meliani Haji Muhasan ini akan meneliti kedua-dua nombor pet ini siapakah yang akan dahulu mencecah garisan penamat. Namun seakan-akan sudah terang lagi bersuluh sinaran burung Garuda sudah mestinya kita nobatkan sebagai Raja Marathon pada acara pada kali ini, yang mana mereka begitu selesa sekali berterbangan bebas di angkasa raya dengan kayuhan mereka yang begitu agak bersederhana, tetapi anjakan perahu mereka begitu laju dan memang tidak syak bahawa mereka akan kita nobatkan sebagai Raja Marathon Regatta Saribas. Jadi berbalik kita kepada kedudukan kedua dan ketiga ini, Barakuda dan juga Todak Berjaya ini. Kedua-dua ekor ikan ini sedang mengibarkan ekornya secepat ataupun sekeras mungkin untuk meluncurkan jentera mereka semaju yang terdaya kerana hadang penamat hanya tinggal lebih kurang 50 meter sahaja lagi. Jadi mampukah Todak Jaya memintas Barakuda ataupun mampukah Barakuda mengekalkan kedudukan mereka setakat ini? Tetapi di atas dari pandangan mata kasar ketika saya membuat ulasan ini agak berpihak kepada Barakuda, tetapi kesemuanya keputusan akan melalui penelitian foto finish pasukan ataupun plat manakah yang akan di kedudukan yang kedua. Namun tanya syabas kepada sinaran burung Garuda kerana telah kita nobatkan sebagai Raja Marathon Unlimited Regatta Saribas 2026 dan begitu gah sekali mengebarkan sayapnya berterbangan hingga di podium yang pertama, manakala perjuangan Todak Berjaya dan juga perahu Barakuda ini semestinya begitu menarik sekali kelihatannya. Jadi hanya foto finish sajalah yang mendudukan kedua-dua buah perahu ini kerana tidak dapat saya lihat dengan mata kasar perahu manakah, nombor plat manakah yang dahulunya mencecah garisan penamat. Jadi begitu menariknya, begitu dramatiknya, begitu epik yang ditunjukkan oleh semua pengkayuh-pengkayuh di dalam 3 buah perahu di kelompok hadapan ini. Syabas, tanya diucapkan kepada anda selaku pemenang di kedudukan podium. Jadi untuk keputusan tidak rasminya, apa kata kita kembali semula kepada rakan tugas kita Zaidi.